Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT diberikan kita kesihatan untuk meneruskan belajar belajar di dalam keadaan online, diberikan kita kekuatan untuk meneruskan lagi belajar kita ni, yang untuk tujuan kita belajar di sekolah agama ni adalah untuk dunia dan juga akhirat. Ya, alhamdulillah. Okey. Sila perhatikan di dalam skrin ini perhatian. Yang pertama, jangan sesekali buka mic seperti biasa. Yang buka mic Ustaz tenang dia. Okey. Tenang dia keluar daripada Google Meet ni. Yang kedua, jangan chat yang Bukan bukan dekat dalam ruang ni ada chat. ruang chat. Jangan chat yang bukan. Dah stop dah pasal kejap tadi tu. Okey. Suara pertanyaan. Yang ketiga, Suara pertanyaan sila tulis di ruang chat. Yang penting je tanya. Yang tak faham ke apa-apalah tanya. Okey. Sediakan buku teks yang keempat. Sedekah buku teks. Ustaz nak dua buku teks. Satu buku teks tauhid, satu buku teks sirah. Buku teks sirah letak tepi dulu. Buku teks tauhid boleh buka muka surat 28. Boleh buka muka surat 28. Sebelum kita belajar muka surat 27, hari ni kita nak belajar muka surat 28. Kehadiran Ustaz dah berikan di WhatsApp. Nanti siapa yang belum bagi isi nanti. Jangan lupa pula. Lepas dah keluar nanti isi. Pilih nama, tak payah tulis nama dah. Pilih saja, senang. Okey. Dah isi bagus. Okey, surat 28. Okey, muka surat 28. Sebelum Ustaz nak masuk muka surat 28 ni, Ustaz nak kita sama-sama melihat balik apa yang kita belajar dulu. Surat 20. Ya. 25. Okey, 25. Yang pertama as-sidqu benar. Kita belajar dah pada minggu 3 minggu lepas. Okey. Sebelum minggu lepas tu kita belajar al-amanah. Kita belajar dah. Okey, al-amanah. Hari ni kita nak belajar pula at-tabligh, menyampaikan. Okey. Jadi kita tengok balik muka surat 28. Kita dah masuk yang ketiga dah ni. Kita masuk yang ketiga, at-tabligh. Okey, at-tabligh. Kamu pernah tak tengok orang tabligh? Tahu tak orang tabligh? Orang tabligh. Saya nak tanyalah. At-tabligh. Siapa yang tahu tentang orang tabligh? Okey. Allah. Zarif. Zarif. Buka mic. Ustaz. Ya Ustaz. Zarif. Zarif pernah jumpa orang tabligh tak? Tak. Tak Pernah. Tutup mic. Okey. Kita dekat Malaysia ni kita ada orang tabligh. Sebelum kita nak belajar ni, kita kena tahu ni keadaan orang tabligh. Orang tabligh ni dia kadang-kadang ada setengah bapa ayah dia orang tabligh. Tabligh ni dia kalau macam dekat Malaysia ni dia akan duduk dalam kumpulan. Duduk dalam kumpulan. Mereka akan bergerak
ada yang kebanyakan mereka berjalan kaki lah. Sebabkan orang tabligh ini kebanyakannya mengikut sunnah Nabi. Rambut diorang panjang sampai ke tahap bahu. Lepas tu diorang memakai pakaian yang Nabi pakai. Dia tak pakai seluar jin. Dia pakai jubah. Lepas tu lagi dia sentiasa memakai kopiah mengikut sunnah Nabi. Lepas tu mereka menyampaikan dakwah. Apa maksud dakwah? Dalam surah Ustaz Azri belajar dah. Apa maksud dakwah? Mengajar. Mengajar ataupun menyampaikan. Menyampaikan. Okey. Jadi mereka kerja mereka itulah. Duduk dekat masjid, orang panggil apa panggil? Diorang mencari pahala di dalam masjid. Bukan sahaja dapat pahala duduk je. Duduk dapat pahala, mengaji dapat pahala, tidur dapat pahala. Tapi ada cara dia. Masa kita beriktikaf. Beriktikaf. Pahala paling senang ketika kita berada di masjid, niat saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Masuk dengan kaki kanan. Dah dapat pahala dah. Ustaz, macam kita tahu pahala kita berapa banyak? Wallahu alam, kerana pahala tu kita tidak nampak. Yang kita pelajari adalah bagaimana kita duduk dalam masjid tu, selagi itulah pahala kita berjalan. Asalkan kita apa? Sebelum masuk tu kita niat iktikaf. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tapi tak boleh pula sekarang pergi masjid. Tak boleh kan? Dah setahun lebih dah. Tak pergi masjid, tak pergi solat Jumaat. Okey, tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan dikatakan bahawasanya sekolah dibuka pada 9 hari bulan. Sekarang bulan 9 hari bulan. Bulan 9. Ni baru bulan 7. Okey, insyaAllah mudah-mudahan lah kita doakan bersama supaya kita punya penyakit ni dijauhi, diangkat balik oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang datangkan apa penyakit ini. Kalau Allah Ta'ala kata dia nak pulangkan balik, dia nak ambil balik dia nak ambil balik penyakit ni, maka dia akan tarik balik. Okey. Jom kita tengok balik. Semua fokus buka muka surat 28 yang bertajuk At-Tabligh. Artinya menyampaikan. At-Tabligh artinya menyampaikan. Tengok betul. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ajar dah sebelum ni. Kalau kita dengar orang sebut sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab apa sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Qamri iaitu 40 tahun Qamri iaitu semasa baginda beribadah di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepadanya iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Kegoncangan jiwa baginda. Kegoncangan, goncang. Goncang kan? Takut kan tu. Suatu dia dekat dalam Gua Hira. Dia nak beribadah tu dekat Gua Hira. Didatangi pula malaikat Jibril. Ini ada di dalam buku sirah kamu. Kan? Tajuk pertama Gua Hira. Ni lah ni. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertamanya kepadanya iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Siapa tahu surah Al-Alaq? Zarif. Tahu tak surah Al-Alaq Zarif? Tahu. Tu baca sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana fi ahlamik taqwa. Aku benda Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra
Okey, tak apa. Okey, tak apa. Ustaz Ustaz bacakan. bacakan Ya, sekian. lupa Lupa kan. kan. Lama Lama sangat sangat PKP. PKP. Ni mengaji Ni ke tak mengaji ni? ke tak ni? Dengar betul. Dengar betul. Dia Dia kata, malaikat malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepadanya iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Jom kita dengarkan macam mana bunyi surah Al-Alaq ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi bismi rabbikal rabbikal ladzi ladzi khalaq. khalaq. Khalaqal Khalaqal insana insana min min 'alaq. 'alaq. Iqra Iqra wa wa rabbukal rabbukal akram. akram. Alladzi Alladzi 'allama 'allama bil bil qalam. qalam. 'Allamal Allamal insana insana ma ma lam lam ya'lam. ya'lam. Okey, Sadaqallahul sadaqallahul azim. azim. Itu Itu adalah adalah ayat ayat surah surah Al-Alaq. Al-Alaq. Senang Senang surah ni. Tapi Tapi kenapa? 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 Sebab apa? Sebab apa? Sebab Sebab kita kita jarang kita ulang. Biasalah. Standard. Apa-apa pun. Contohlah kita menghafal lagu. Lagu Lagu apa dulu yang dulu apa famous lagu? Lagu Lagu sekolah. Lagu sekolah kan ada. Kami murid putra dan putri. Sebab dah Sebab lama dah lama sangat datak nyanyi dah setahun dah. Datak Nyanyi. Lupa. Biasa. Biasalah tu. Terpesona, Aku terpesona. Belakang ni dah lupa dah. Ingat Ingat daripada depan saja. Okey. Itu. Biasa tu. Itu nama Quran. Sebab itulah Quran. Ada apa sahaja pun. Benda yang kita lakukan. Setiap apa benda yang kita lakukan, kita kena sentiasa buat. Sentiasa ulang-ulang buat. Kan? Sama juga. Ustaz bagi contoh lain lah. Itu dari segi hafalan. Ustaz Ustaz bagi contoh lah. Seorang pemain bola sepak. Seorang pemain bola sepak. Kaki dia patah. Kenapa kaki dia patah? Kena tackle. Kaki dia patah. Siapa yang kaki patah paling kurang dia tak boleh main selama sebulan. Paling cepat. Paling lama 3 bulan lah. 3 bulan kaki patah. Kenapa? Sebab nak bagi tulang sambung. Okey. Jadi apa? Apa yang terjadi lepas 3 bulan dia tak main, adakah permainan dia sama seperti mana yang dia main dulu? Tidak akan sama. Dia akan lupa skill dia. Macam tu lah. Macam tu. Okey. Saya tengok dekat ruang cek ni macam meriah je. Macam ada yang nak kena tendang keluar je. Tak apa. Ustaz bagi lagi Chan. Okey. Tengok pula. Itu wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau kita tengok dalam buku sirah, Ustaz Azri dah ajar dah. Malaikat ni turun. Malaikat turun. Umpama dia tak pernah jumpa malaikat ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah jumpa malaikat Jibril ni. Sekali dia turun, Nabi Muhammad tengok, besarnya. Umpama kita ni didatangi seorang orang asing besar. Datang peluk pula kita. Apa kita rasa? Kita takut, gerun, takut, gerun dan sebagainya. Itu juga Nabi Muhammad ni. Walaupun dia Nabi, tapi dia tetap gerun juga. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, peluk pula dia. Suruh pula baca Iqra. Peluk lagi Iqra. Nabi tak boleh nak baca lagi. Tak boleh nak baca. Sebab takut sangat. Rasa takut sangat. Kali yang ketiga malaikat Jibril peluk, barulah dia boleh baca Iqra. Baca. Kita tengok pula perenggan yang kedua. Betul ke satu sayap malaikat mampu tutup bumi? Mampu tutup sebelah aja. Kalau malaikat turun, dia buka je sebelah sayap dia dah boleh menutupi bumi. Okey. Tengok pula perenggan yang kedua tu. Tadi dia kata pasal surah Al-Alaq. Itulah wahyu yang pertama. Okey. Yang kedua.
Tidak lama selepas itu, ketika Nabi Muhammad SAW telah tenang jiwanya dan bersedia untuk menerima wahyu, maka wahyu pun mula turun. Satu per satu. Tadi ulangan pertama tadi ialah surah Al-Alaq, Iqra. Ini dia akan turun satu per satu. Sekali turun yang pertama satu persatu dan pertama sekali turun setelah Nabi tenang ialah surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. Wahyu ni dia tak turun serentak. Dia turun sikit-sikit. Dia turun berperingkat. Itulah keadaan wahyu itu turun. Bukannya dapat seketul. Bukan dapat seketul. Okey. Siapa tahu surah Al-Mudassir? Siapa tahu surah Al-Mudassir? Ada yang tahu? Tujuh empat. Surah Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir. 5 7 5. Dengar. Ayat Al-Mudassir. Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Dengar betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Okey, itu adalah surah Al-Mudassir. Okey. Jom kita tengok gambar bawah ni pula. Okey. Gambar bawah ni yang gambar sebelah kiri ni. Gambar sebelah kiri ni merupakan gambar di mana inilah dipanggil sebagai Gua Hira. Gua Hira. Okey. Gua Hira apa ni? Gua. Nampak ni dia kata ni. Hira. Inilah Gua Hira. Kalau siapa yang mengejar yang pergi menunaikan haji ataupun umrah, mereka boleh melihat macam mana keadaan Gua Hira. Di sinilah tempatnya malaikat turun berjumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi untuk menyampaikan wahyunya. Okey. Untuk menyampaikan wahyunya. Okey, kita tengok pula gambar bawah ni. Gambar bawah ni pula. Ayat bawah ni firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat 67 yang bermaksud Ustaz dengar Zarif baca masuk dia. Dia tadi cek Zarif kan. Mari sini. Zarif buka mic. Hari ni Zarif je kena. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jugalah
jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hendaklah Hidayah. hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, baik. Lancar bacaan jawinya. Baik. Okey. Maksud di dalam ayat yang Ustaz baca tadi, wahai Rasulullah. Dia suruh Allah Ta'ala ni. Bagi tahu. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah, tak ada manalah engkau menyampaikan perutusannya, dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Itulah ayat dia. Faham tak? Okey. Kalau kamu kurang faham, jom kita tengok. Buka buku surah pula. Muka surat berapa ni? Surat 8 ke berapa ni? Sekejap. Surah muka surat 5. Buka buku surah muka surat 5. Dakwah secara rahsia. Siapa yang tak ada buku boleh tengok pada skrin. Dakwah secara rahsia. Ni tadi ni ayat Quran tadi ni kata, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad ni menyampaikan wahyu. Apa? Dia ni Rasul. Rasul ni dia menyampaikan, dia menyebarkan. Kalau Nabi, dia dapat wahyu, dia apa? Dia guna untuk diri dia sendiri. Contohnya, Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi Musa. Yang pula tongkatnya boleh jadi macam-macam tu. Itu Nabi, itu namanya Nabi. Ini Rasul. Rasul bila dia dah dapat, maka dia akan apa? Bila dia dah dapat, dia akan sampaikan. Itulah Rasul. Kita tengok buku surah, muka surat 5. Buku surah, muka surat 5, unit 2. Muka surat 5, dakwah secara rahsia. Ini salah satu dakwah dia. Apa maksud dakwah? Menyampaikan secara rahsia. Ustaz, kenapa kena rahsia lah ni? Jom kita tengok. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia setelah turunnya ayat berikut firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ini yang Ustaz baca tadi. Rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Inilah ayat Al-Mudaththir. Wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini wahyu yang seterusnya. Diturunkan, lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu secara rahsia. Ini ayat dia, ya ayyuhal mudaththir ni. Apa maksudnya ni? Ustaz baca je pandai. Maksud tak tahu kan? Ustaz nak tahu siapa pula bacanya. Siapa nak baca? Saya Ustaz. Siapa saya? Firas. Firas buka mic. Dah. Okey. Baca masuk dulu. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah Peringatan. peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu. Maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya dan pakaianmu, maka hendaklah engkau Bersihkan.
dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Okey. Terima Terima kasih. kasih. Baik. Firas. Firas. Okey, Okey, maksud maksud dia dia wahai orang yang berselimut. berselimut. Siapa Siapa yang buka mic mic tu? tu? Okey. Okey. Maksudnya wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut ni? Orang ah. Kebanyakan orang tidur dengan berselimut. Jangan buka mic. Wahai orang yang berselimut, berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Disampaikan kepada siapa ni? Kepada Nabi lah. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu maka engkaulah. Maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Disuruh sampaikan kebesarannya. Allah Ta'ala suruh dia bangun, suruh dia berikan peringatan dan amaran tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Dia suruh kita mandilah. Bersihkan, mandi. Dan segala kejahatan, maka dia suruh kita bersihkan diri kita ni, dari segi pakaian dan juga hati kita. Maka hendaklah engkau jauhi. Maka kejahatan tu Allah Ta'ala minta kita semua jauhi. Allah Ta'ala suka perkara yang baik, bersih, baik, orang yang menutup aurat. Itu yang Allah Ta'ala suruh kita lakukan. Pakaianmu, maknanya dia suruh kita menutup aurat. Hendaklah engkau bersihkan. Dalam keadaan kita bersihlah. Kalau kita nak beribadah kepada Allah Ta'ala, kita nak sujud pada Allah Ta'ala, kita kena dalam berpakaian yang bersih. Ustaz masih lagi terima pelajar yang conteng dekat ruang chat ni. Ustaz terpaksa buang seorang. Ustaz terpaksa buang. Apalah kesian. Ustaz bagi amaran lah. Sebab dia baru je masuk. Dia baru je masuk. Okey, tak apa. Ini adalah secara apa ni? Rahsia. Secara rahsia. Okey, sambung muka surat sebelahnya. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Abu Sufyan, tutup mic. Okey, baik. Okey, Nabi Ustaz ulang balik, muka surat 6 pula. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Dengan sesuatu yang baharu. Yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Zaman dulu, tak ada agama. Tak ada agama. Jadi mereka buat agama mereka sendirilah. Mereka buat agama mereka sendiri. Dengan dia menyembah matahari, menyembah patung dan sebagainya. Lalu bila wujud lahirnya Nabi Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala sampaikan dia wahyu, maka dia mula-mula dia sampaikan secara rahsia. Menyampaikan secara rahsia. Agama Kristian ni baru lagi. Agama Kristian ni baru lagi. Okey. Tengok pula muka surat selepasnya tu, muka surat 7. 7? Tak ada. Tadi dakwah secara rahsia, jom tengok dakwah secara terbuka muka surat 10. Dakwah secara terbuka muka surat 10. Okey, dah buka dah. Cantik. Semua buka. Surat 10. Okey. Dakwah secara terbuka pula. Dia ada dua. Yang pertama dakwah secara rahsia, yang kedua dakwah secara terbuka. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Ingat. 3 tahun dia dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun. Supaya apa? Orang tak nak orang terkejut lah.
Lalu turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang-terangan dan terbuka. Secara terang. Macam mana terang ni? Guna lampu suluh ke? Bukan. Okey, jom kita tengok. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Surah Al-Hajr. Hajr. Surah Al-Hajr ayat yang ke-94. Maksudnya, siapa pula yang nak baca maksudnya ni? Pendek. Saya. Afkar. Okey, Afkar baca. Maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Terbaik. Santai. Nota pendek, laju je baca. Inilah jawab secara terbuka atau secara terang-terangan. Dalam ayat surah Al-Hujr, maksudnya maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada manusia musyrikin. Janganlah terikut dengan masyarakat musyrikin waktu itu. Okey. Sambung muka sebelah tu. 11. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki bukit Safa dan menyeru penduduk Mekah datang ramai mendengar seruan dakwahnya. Lalu baginda dah dapat wahyu tu. Lalu apa? Wahyu yang Allah Ta'ala suruh apa? Secara terang-terangan ni. Lalu Nabi Muhammad ni naik ke atas bukit Safa. Dia panggil, penduduk di Mekah. Mai sini. Dengar aku punya dakwah ni. Dengar apa benda yang aku nak sampaikan ni. Istilah dakwah, tapi kita panggil menyampaikan. Maksud dakwah ialah menyampaikan. Orang Mekah, mai sini. Aku nak sampaikan sesuatu ni. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ni? Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan menyekutukannya, beriman kepada hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Ini Nabi Muhammad menyampaikan ni, menyuruh supaya penduduk Mekah ni sujud kepada Allah Ta'ala. Dan janganlah menyatukan Allah Ta'ala. Maknanya jangan menduakan Allah. Menyekutu ni maknanya menduakan Allah. Maknanya umpama dia ada dua belah Tuhan. Tak boleh. Lepas tu Nabi Muhammad suruh apa? Beriman dengan hari akhirat. Percaya kepada balasan baik dan buruk. Seterusnya, seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya pula menentangnya. Iaitu siapa? Abu Lahab, dengan berkata, binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana adakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini? Dunia apa? Bapa saudaranya Abu Lahab berkata kepada bapanya. Kepada bapanya. Bapa saudaranya mengatakan kepada Nabi Muhammad, binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini? Lalu Allah SWT menurunkan surah yang berikutnya. Firman Allah Ta'ala, surah apa ni? Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak baca ni? Siapa yang belum baca? Saya. Nama. Ahmad Zarif Fahim. Adi Fahim. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Bagus. Okey, maksudnya siapa nak baca maksudnya ni? Saya Zaris. Dari baca dari. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Begitu juga isterinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Pak ni. Bila bapa saudara Nabi Muhammad kata macam tu, terus Allah Ta'ala lalu Allah Ta'ala nurunkan surah berikut. Laju dia turun. Surah Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Apa yang Allah Ta'ala katakan lalu akan terjadi. Tapi yang buka mic ni. Tutup mic. Okey. Abu Lahab kata macam tu dekat Nabi kan. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Binasalah tangan kedua tangan Abu Lahab. Sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta benda dan apa yang diusahakannya. Tak ada faedah langsung yang dikerjakan oleh Abu Lahab dekat dunia ni. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Apa maksud bergelojak ni? Bergelojak ni macam kita masak. Macam kita masak api. Apinya macam kita hidupkan api kan. Apinya naik. Mencanak-canak naiknya. Macam itulah. Dan begitu juga isterinya kepada Abu Lahab ni. Pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Kesiannya. Apa? Dia menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah yang ada sepanjang apa? Sepanjang Nabi ni, Rasul ni menyampaikan. Apa tu? At-tabligh. Dalam sifat wajib bagi para rasul ada sifat yang ketiga iaitu apa? At-tabligh, menyampaikan. Soal tu tadi dekat dalam ayat Quran ni. Tengok balik dalam buku teks tauhid surat 28. Yang ayat Quran yang Ustaz baca tadi ni, dia dah kata dah. Yang ayat bawah sekali. Dia dah kata dah. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum kafir. Lepas tu atas tu Allah Ta'ala ada katakan lagi. Dan Allah jualah. Dan Allah jualah akan memelihara dari kejahatan manusia. Nampak tadi Abu Lahab dia buat jahat tadi kan. Dia buat jahat. Lalu sekejap kita nak kick kurang. Nampak dia buka mic ni. Nur Syafiqah. Okey. Ini dalam ayat Quran ni dia dah ceritakan dah Allah Ta'ala akan memelihara diri Nabi Muhammad ni daripada segala kejahatan manusia. Abu Lahab baru cakap macam tu dah kena. Dia nak bagi terus. Zaman dulu terus dapat. Zaman dulu terus dapat. Pantang mesti terus kena. Okey, alhamdulillah selesai tajuk At-Tabligh. Sekarang menunjukkan pukul 3.10. Okey, nak bagi kerja rumah.
Cantik. Apa Ustaz kerja rumahnya? Ada orang buka mic. Okey. Tulis hari tarikh. Tulis hari dan tarikh dalam buku tulis tauhid. Okey, dah sedia. Jauh cari mana Dah, kamu Ustaz. nak tulis ni? Siapa yang belum tulis dulu. Okey dah. Ustaz bagi masa seminit. Tulis hari, tarikh. Okey. Tajuk dia. Buka muka surat 28. Tajuk tu yang atas ni. Tulis 3. Tulis nombor 3 ni. Lepas tu jarak tulis at-tabligh, artinya menyampaikan. Ustaz, apa benda kerjanya? Salin ayat yang ini sahaja. Dapat. Salin yang atas ni je. Semua ni ada 2 perenggan nak salin. Kotak warna apa? Ni yang tengoklah dekat skrin ni. Atas atau gambar dia kan. Salin semua. Tengok pada skrin Ustaz. Salin semua tu. Tajuk dia at-tabligh. Yang mana merah ni tajuknya. Artinya menyampaikan. Lepas tu lepas dah tulis tajuk, apa lagi? Buatlah awan ke, petak ke. Selang satu baris. Okey, mula tulis ni. Ustaz yang buat satu kotak hijau tu ke? Ni. Yang Ustaz tunjuk ni saja. Ada 2 perenggan ni. Salin 2 perenggan ni sahaja. Oh, okey. Okey, sampai dah siap seperti biasalah. Tunjukkan bukti kamu dah siap dan hantar dekat bukannya hantar, tunjuk. Tunjuk dekat skrin. Muka surat 28, buku tauhid, muka surat 28, salin yang atas ni sahaja. Muka surat 28, atas sekali, salin semua ni, ada 2 perenggan ni. Okey, dah, senyap. Tajuk dia ni, at-tabligh, artinya menyampaikan. Buatlah petak ke, awan ke, apa-apa ke. Settle, tulis tajuk, selang satu baris. Baru tulis ni, perenggan ni ada 2 perenggan. Settle tulis, tunjukkan gambar. Dia ada pada buku kamu. Muka surat 28. Okay. Cepat. Sikit je tu. Tak payah tengok kamera. Tulis. Yang dah siap seperti biasa, buka kamera, tunjukkan buku kamu. Bukti dah siap. Baru start. Sebut nama baru boleh keluar. Surat berapa? Muka surat 28 dalam buku Tauhid. Ustaz kena selang. Selang lah. Baru cantik. Cepat. Yang dah siap seperti biasa. Tunjukkan dekat Ustaz. Nanti baru Ustaz bagi kamu keluar daripada live Ustaz ni. Inilah rutin untuk subjek Tauhid.
Dan jangan lupa siapa yang belum tulis kehadiran, tuliskan kehadiran anda. Jangan lupa tuliskan kehadiran anda di Google Form yang Ustaz telah berikan.